Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni kita bersama-sama untuk sambungan pada siri yang ke-13 kitab Matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada yang mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Haris daripada Mesir ya. Ali, Latif, Amirul Ashraf, Haji Noh, Faiz, Khairul Zaim, Abang Jamal, Amir Akashah, Muhammad Irwan dan lain-lain insya-Allah. Jadi kalau saya tak sebut tu tak apalah tuan-tuan semua Baik. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah siri yang ke-13. Kita masuk pada malam ni pada fasal yang baru. Fasal yang malam tadi kita berakhir tentang rukun semayang. Ada 17, semua telah disebutkan secara sepintah lalu. Oleh kerana kitab ni tidak dihuraikan panjang tentang rukun semayang tu, saya sebut sepintah lalu. Sekarang malam ni pengarang kita ini akan membincangkan setiap satu daripada rukun sembahyang, bukan semua sekali, cuma yang penting-penting saja. Daripada 17 tu yang penting-penting dia akan huraikan satu persatu. Jadi dia akan mulakan dengan perkara yang berkaitan dengan niat. Jadi apa yang perlu ada pada niat dan sebagainya. Jadi kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Faslun an-niyyatu 3 darajatin. In kanat as-salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyyatu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. وجب القصد الفعل والتعيين. وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي والتعيين ظهرا أو أسرا والفرضية فرضا. Ini kita akan mulakan dengan perbahasan apa yang perlu ada di dalam niat. Baik, sebelum saya masuk cerita apa ataupun terangkan apa yang ada dalam kitab Matan Safinatun Najah ni, sebelum daripada itu tuan-tuan semua kena maklum, niat ini di dalam hati. Maksudnya niat itu yang ada di dalam hati kita, yang kita lintaskan dalam hati kita ketika mana kita menyebut Allahu Akbar, daripada alif Allah sampai ke ra bar. Jadi yang dalam tu, semasa kita sebut Allahu Akbar, kita lintaskan dalam hati itu, itulah niatnya. Kalau yang berlaku sebelum daripada kita takbir Allahu Akbar, itu bukan niat. Itu kena faham. Maknanya contoh kalau sebelum daripada kita takbir, kita dah hadir dalam hati, yang tu bukan niat lagi. Tak dikira niat lagi. Yang kedua, untuk saya ulang balik, itu dah sebut niat itu yang dihadirkan dalam hati. Adapun yang disebut di mulut, usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri dan sebagainya, itu adalah lafaz niat. Dan lafaz niat itu sunat,
dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kita telah sebutkan perkara ini pada ketika kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan wuduk dulu. Niat wuduk disebutkan di situ. Baik, jelas di situ. Kemudian malam ni kita akan bincangkan apabila kita nak sembahyang, apa yang perlu ada di dalam niat itu. Dia kata apa di sini? Dia kata, in kanatis salatu an-niyatu thalathu darajatin. Niat itu ada 3 peringkat. Niat itu ada 3 peringkat. Jadi kena tengok, kena tahu benda ni. In kanatis salatu, sekiranya sembahyang itu yang kita nak sembahyang tu fardhan, sembahyang fardu. Sembahyang itu adalah sembahyang fardu. Sama ada sembahyang tu fardu ain seperti sembahyang fardu 5 waktu, ataupun sembahyang fardu kifayah seperti sembahyang jenazah. Jadi sembahyang fardu sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah macam sembahyang jenazah, maka akan ada 3 perkara di dalamnya. Baik, in kanatis salatu fardan, sekiranya sembahyang itu adalah sembahyang fardu, wajaba qasdul fi'li. Yang pertama kena ada dalam niat tu tadi qasad, iaitu niat kita nak. Qasad tu kita nak al-fi'li, nak buat sembahyang tu. Kita ingin melakukan sembahyang tu dipanggil qasad. Itu satu. Wa ta'yin, dan yang kedua kena ada ta'yin. Ta'yin apa? Sembahyang apa kita sembahyang tu? Zuhur, maghrib, isya, subuh. Okey, 2 kena ada. Wal fardiyatu, dan juga yang ketiga fardu. Jadi kena ada dalam hati kita tadi 3 benda ini. Qasad, nak buat sembahyang. Yang kedua ta'yin, sembahyang apa. Yang ketiga fardiyah. Kalau kita setengah kitab dia panggil ta'arrud. Ta'arrud maksudnya ta'arrudan lil fardi, kena datangkan dalam hati kita niat fardu tadi. Jadi kalau kita nak sembahyang subuh misalnya Allahu Akbar, dalam hati kita niat apa? Aku sembahyang. Kalau bacanya macam tu lah, tapi kena hadirkan dalam hati tu. Aku sembahyang, aku nak sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Boleh belaka? Itu qasad. Dan qasad itu satu perkara daripada 3 perkara. Yang kedua, fardu. Itu yang nombor 3. Kena ada. Aku sembahyang, fardu. Yang ketiga, subuh. Aku sembahyang fardu subuh. Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Aku solat fardu subuh. Sahaja aku solat fardu subuh. Boleh berlaku. Jadi, 3-3 dah ada. Sahaja aku sembahyang ataupun aku sembahyang tu qasad. Fardu, dah ada fardu. Subuh tu ta'yin, tentukan sembahyang apa. Ada 3 ni, sahlah niat. Selebih daripada 3 ini, kalau kita sembahyang seorang lah, nanti saya akan buat tambahan. Untuk kita sembahyang seorang, selebih daripada 3 ini, semuanya sunat berlaku. Maksudnya, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu semua sunat. Jadi, yang wajib kena adanya 3 ni saja. Jadi, kita takbir. Allahu Akbar, dapat 3-nya dah. Sembahyang kita dah sah dah. Tak perlu kita angkat takbir balik. Ini kalau kita sembahyang seorang diri. Jadi, dalam bahasa kitab Jawi, setengah-setengah kitab Muniyatul Musalli, dia sebut qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Okey, selesai tuan-tuan semua. Baik. Seterusnya, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau sembahyang yang dia sedang sembahyang itu, sembahyang yang dia nak sembahyang tadi muaqqatah, sembahyang yang ada waktu. Sunat nafilah muaqqatatan, sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat dia ada yang ada waktu, tuan-tuan semua. Contoh sembahyang sunat ada waktu apa, tuan-tuan semua? Sembahyang duha. Apa waktu sembahyang duha? Daripada terbit matahari segala sampai zuhur. Sembahyang apa lagi? Sembahyang witir. Daripada selepas sembahyang isyak sampai ke subuh. Sembahyang apa lagi? Rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ini sembahyang-sembahyang yang ada waktu. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Jadi kalau sembahyang sunat yang ada waktu, dia bawa contoh sini karatibatin, seperti sembahyang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu contoh dia. Auzati sababin,
ataupun yang mempunyai sebab. Semayang tu dia semayang sebab ada sebab. Contoh semayang sunat apa yang ada sebab? Sunat istisqa. Kenapa semayang istisqa? Sebabnya tidak ada hujan. Waktu tak ada. Sebab. Bukan dia ada waktu. Tak, dia ada sebab. Kenapa semayang gerhana matahari? Sebab matahari gerhana. Kenapa semayang gerhana bulan? Sebab bulan gerhana. Jadi semayang yang macam ni, semayang sunat yang ada waktu, yang ada sebab, maka dia kata wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib dalam niat tadi dua benda. Pertama, qasad fi'il, qasad nak buat semayang, maksudnya saja aku semayang. Wa ta'yin, semayang apa? Saja aku semayang duha. Tak hadirkan niat sunat duha pun tak ada masalah. Saja aku semayang sunat duha. Aku semayang duha. Boleh dah. Tak ada sunat pun tak apa. Jadi dua benda saja, qasad dan juga ta'yin. Qasad mana nak buat semayang tu, dan yang keduanya ta'yin, tentukan semayang tu semayang apa. Aku semayang duha. Aku semayang witir. Aku semayang qabliyah zuhur. Aku semayang ba'diyah zuhur. Aku semayang sunat subuh. Kan? Subuh kita panggil semayang sunat subuh ataupun semayang subuh tu. Kalau tak sebut fardu, dia jadi semayang sunat. Tak sebut qabliyah pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada ba'diyah. Tapi aku semayang qabliyah subuh. Tak wajib selain daripada dua benda ini. Kalau istisqa, aku semayang istisqa. Kalau saya nak buat datang juga, itu terpulang lah tuan-tuan semua. Yang saya cerita ini adalah cerita yang disebut oleh kitab ni adalah benda yang wajib, yang perlu ada, yang mesti ada. Yang tuan-tuan nak tambah itu semuanya sunat, kan? 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu satu. Itu dua. Kalau semayang sunat yang ada waktu, dan juga semayang sunat yang ada sebab, kena ada dua. Yang ketiga, wa in kanat, darjat yang ketiga, dia kata ada 3 darjat. Darjat pertama semayang fardu, darjat kedua semayang sunat yang ada waktu dan ada sebab, 2. Darjat yang ketiga, peringkat yang ketiga, iaitu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau jenis semayang itu semayang sunat mutlaq. Semayang sunat mutlak ni macam mana? Semayang yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Tak ada waktu dan tidak ada sebab khusus. Okey? Tidak ada sebab. Jadi contoh kita bangun tengah malam, kita nak apa? Kita nak semayang sunat istikharah. Istikharah ni dia tak ada sebab khusus, tak ada sebab matahari ke, gerhana ke apa ke, ataupun semayang sunat wudu dan sebagainya. Ini dia termasuk di dalam sunat mutlak. Ataupun kita bangun semayang malam-malam, banyak macam Imam Ahmad bin Hanbal semayang 300 rakaat. Ini semua termasuk dalam kategori semayang sunat mutlak. Baik, saya baca sikit kategori semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni macam mana? Mungkin tuan tanya, macam mana Ustaz semayang sunat mutlak? Tak biasa dengar. Baik, dia kata macam ni. Semayang sunat mutlak ni dia kata termasuk di dalam kategori semayang sunat mutlak zu sababin, semayang sunat yang ada sebab, tetapi yughni anhu ghairuhu, tetapi dia boleh masuk di dalam semayang yang lain. Itu pun maknanya kena ada satu benda saja, qasad saja. Tahiyatin, seperti semayang sunat tahiyatul masjid, dia boleh masuk dalam semayang lain. Wa sunnati wudu'in, dan semayang sunat wudu'. Wa istikharatin, semayang sunat istikharah. Wa ihramin, sunat ihram. Wa tawafin, dan beberapa lagi sunat yang lain. Jadi semayang-semayang macam ni, kata dia, dia hanya wajib kat dalam tu apa benda? Wajaba qasdul fi'li faqat. Wajib ada dalam niat tu qasad saja. Aku semayang, aku nak semayang. Dia nampaklah dalam, dia dah tahu makna semayang tu, kan? Allah, aku semayang, kisahlah. Okey, untuk semayang mutlak, sunat mutlak. Baik, saya buat rumusan balik. Kalau semayang itu, niat semayang ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, semayang fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Maka di dalam niatnya kena ada 3. Qasad, aku semayang. Ta'arud, fardu.
ta'yin semayang apa. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua, kalau semayang tu semayang sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab, maka di dalamnya kena ada dua saja, wajib ada dua, selebih daripada tu sunat, iaitu qasad dan ta'yin. Aku semayang apa? Witir, duha, qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan sebagainya. Kalau sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab, bila-bila masa saja kita bangun qiyamul lail tengah malam dan sebagainya, boleh sembahyang. Yang ni sembahyang sunat mutlak nama dia, maka dalam niat itu wajib ada satu perkara saja. Apa satu perkara itu? Iaitu qasad sahaja. Qasad itu aku sembahyang. Yang lebih lagi semuanya sunat. Okey, selesai. Baik, dia kata lagi al-fi'lu usalli. Qasdul fi'li, kalau dia maksud qasad buat tu apa benda? Usalli. Kalau terjemah dengan bahasanya, aku nak semayang, sahaja aku semayang. Itu dia panggil qasad. Wa ta'yin, ta'yin tu apa benda? Zuhran atau asran, zuhur atau asar. Wal fardiyah, fardan. Fardiyah tu maksud macam mana? Fardan. Itu. Jadi kena ada tiga benda tadi untuk semayang fardu. Jadi kena betul kan? Kalau ada kawan-kawan kita yang mendengar ni, mungkin sebelum dia takbir Allahu Akbar, tapi dalam hati dia aku semayang subuh, tak ada fardu. Maka semayangnya tak sah lah. Lepas pada ni kena betulkan lah. Apa-apa yang lepas tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Jadi takbir Allahu Akbar, aku semayang fardu subuh. Tiga benda ni paling kurang kena ada. Yang lebih itu lagi, itu sunat. Kadang-kadang kita bawa masuk yang sunat, yang wajib kita tak masuk. Aku semayang subuh 2 rakaat. 2 rakaat tu sunat. Kerana Allah Ta'ala pun sunat. Tetapi yang wajib dia bawa masuk, fardu tadi dia tak bawa masuk. Maka itu adalah satu kesalahan lah. Okey, baik, selesai. Kemudian saya tambah sikit lagi. Sekiranya semayang itu semayang Jumaat. Sekiranya semayang itu semayang Jumaat, maka wajib dimasukkan dalam tu niat menjadi makmum. Kerana semayang Jumaat itu mesti berjemaah. Niat jadi imam wajib sekiranya jumlah orang yang semayang tu cukup 40. Kalau jumlah orang yang semayang tu lebih pada 40, niat jadi imam tu sunat. Niat jadi makmum tu wajib masa semayang Jumaat. Sahaja aku semayang fardu Jumaat 2 rakaat itu sunat, mengikut imam itu wajib. Kenapa? Kerana semayang Jumaat itu wajib berjemaah daripada awal. Baik. Kemudian kalau semayang itu semayang qasar. Contoh kita musafir, kita nak qasar semayang kita. Maka qasar itu, niat qasar itu juga kena ada di dalam takbiratul ihram. Ini yang tak disebut dalam kitab ni lah. Okey, dia akan sebut nanti di bab jamak qasar nanti. Tapi tak apalah, saya sebut awal-awal dulu. Takut masa jamak qasar nanti tuan-tuan tak sempat nak tengok live. Baik, jadi maknanya kalau kita nak qasar, sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu makna qasar lah. Okey. Ataupun qasar pun maklumlah makna qasar tu 2 rakaat. Ataupun 2 rakaat saja, ataupun qasar saja. Ataupun dia nak gabung dua-dua. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Dua-dua dia masuk pun tak ada masalah. Itu wajib didatangkan dalam takbiratul ihram qasar tadi. Sekiranya dia tak niat dalam takbiratul ihram, maka dia tak boleh semayang 2, dia kena semayang 4 rakaat. Allahu Akbar. Terlupa nak sebut qasar tadi. Maka kena semayang apa? Kena semayang 4 rakaat. Tak boleh semayang 2. Kerana niat qasar tu wajib ada di dalam takbiratul ihram. Baik, insya-Allah. Selesai tuan-tuan semua bab niat. Kemudian dia akan masuk fasal yang seterusnya, dia akan huraikan pula rukun takbiratul ihram. Okey. Sekarang dia dah selesai dia huraikan rukun niat. Sekarang dia akan huraikan pula rukun takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Allah, banyak syarat ni Kita tahu ke tak syarat ni Kita takbir Allahu Akbar. Angkat tangan ni bukan takbir, ni sunat.
Allahu Akbar itu takbir. Allahu Akbar. Sebutnya mesti A. Alif di atas A. A. Allahu Akbar. Sebut tu kena betul. Satu bab. Dan syarat-syarat dia ada 16 semuanya. Masya Allah. Banyak syarat dia. Lebih banyak lagi daripada rukun semayang. Rukun semayang ada 13 mengikut satu pendapat kan. Yang di kitab ni 17. Rupa-rupanya syarat takbiratul ihram ni ada 16. Banyak ya. Jadi sekarang ni kita nak tahu, adakah kita memenuhi takbiratul ihram kita ni memenuhi syarat 16 ni semua. Okey, baik. Syarat yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ketika mana melakukan sembahyang fardu. Jadi kita dah faham pada rukun sembahyang semalam dah sebut, sembahyang fardu berdiri ni adalah rukun wajib. Adapun sembahyang sunat berdiri itu tak wajib, sunat. Jadi pada sembahyang fardu maka berdiri itu wajib. Bila berdiri itu wajib, takbiratul ihram mesti dilakukan sepenuhnya alif sampai ra bar dalam keadaan berdiri. Maka kalau tidak dalam keadaan berdiri, maka tidak sah takbiratul ihram tadi. Macam mana boleh tak berlaku dalam keadaan berdiri, Ustaz? Ya, mungkin kita tak sedar. Sebagai contoh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ni tak tahulah kan, pasal tarawihnya dalam di rumah. Kan? Awal-awal ni sampai 6 Ramadan rasanya baru tamat PKP. Tetapi disambung lagi ke Allahu alam. Jadi biasanya sebelum-sebelum ni sembahyang tarawih, walaupun sembahyang tarawih itu apa benda dia, sembahyang tarawih itu sunat, sembahyang fardu lah, senang. Sembahyang fardu sembahyang tarawih itu boleh sembahyang sunat kan. Sembahyang fardu apa-apalah tuan-tuan semua. Sembahyang fardu isyak ke, fardu zuhur ke kan. Kita bangun kan, belum orang qamat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bangun belum berdiri lurus lagi, kita dah Allahu akbar dah. Kita punya nak cepat, baru duduk tu bongkok-bongkok Allahu akbar. Sepatutnya kena berdiri tegak dulu dan baru takbir Allahu akbar. Itu baru jadi. Okey, jadi kalau tak dilakukan takbir itu di dalam qiyam, dalam waktu berdiri, maka takbiratul ihram itu tidak sah. Baik, syarat yang kedua, antakuna bil arabiyyah. Takbir tadi hendaklah disebut dengan bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa yang selain daripada bahasa Arab bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tak mampu, bolehlah dia tukar dengan bahasa yang dia faham untuk mula-mula ni lah. Contoh dia baru masuk Islam, nak sebut Allahu Akbar, tak boleh. Tukar dulu. Tukar dulu dengan bahasa dia yang dia boleh terjemah. Allah Maha Besar tu, terjemahlah. Kalau orang Jawa apa, Allah Maha Gadang, gedi ke apa? Gedi ke gadang? Jadi untuk sementara, bolehlah. Kerana dia tak mampu. Tapi bagi yang mampu, mesti guna bahasa Arab. Syarat yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah. Syarat yang ketiga, kena guna lafaz jalalah. Allah. Nama Allah ni banyak. Tetapi tak boleh guna yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh. Mesti kena guna kalimah Allah. Syarat yang keempat, bilafzi akbar. Bilafzi wa bilafzi akbar. Dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Okey? Tak boleh guna lafaz-lafaz yang lain. Syarat yang kelima, at-tartibu bainal lafzaini. Wat-tartibu bainal lafzaini. Kena tertib di antara dua lafaz. Apa makna tertib? Ikut susunan. Allah dulu, baru Akbar. Jangan Akbar dulu, baru Allah. Itu terbalik. Okey? Tak boleh macam tu. Syarat yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah. Okey, dia tidak boleh memanjangkan hamzah Allah tadi. Allahu Akbar. Itu tak sah. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, Allah tu, alif tu bila dipanjangkan dia jadi istifham. Apa makna istifham? Istifham ni dia panggil pertanyaan. Kita soal, pertanyaan. Allahu Akbar.
adakah Allah Maha Besar? Jadi macam tu. Dah tak jadi insyaiyah. Insyaiyah maknanya kita nak menyatakan Allahu Akbar iaitu Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kan? Tapi bila kita Allah tu jadi istifham. Soalan, boleh tak ada tadi? Tak ada. Boleh? Macam mana tak ada Contoh, dia baca lafaz niat. Dia baca lafaz niat. Usalli fardhu subhi raka'ataini apa benda raka'ataini ma'mumanillahu akbar. Tu. Dia sambung tu. Raka'ataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tak ada Allah. Tak ada. Tu dia sambung. Ta'ala Allahu akbar. Boleh tetapi khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula ni makruh kecil lah, mudah je. Okey? Baik. Tak usah dia buat lah. Cuma saya sebut je. Yang ketujuh, adamu maddi ba'i akbar. Wa adamu maddi ba'i akbar. Syarat yang ketujuh, jangan dipanjangkan ba akbar. Allahu akbar. Kenapa? Kerana dia berubah makna. Apa makna akbar? Akbar dengan panjang tu, akbar tu maksudnya nama bagi tabalun kabirun, gendang besar, rebana besar, lahu wajhun wahidun, yang ada satu muka. Ada gendang yang ada dua muka kan, boleh ketuk dua-dua. Ketuk sebelah muka tu dan dia besar, itu akbar. Jadi kalau dia sebut dalam keadaan dia tahu makna dan sengaja, Allahu akbar, apa maksud dia? Allah itu adalah gendang, gendang itu adalah Allah. Maka syiriklah, wal iyazubillah. Kalau dia sengaja sebut dalam keadaan dia tahu dan dia sedar, maka jadi kafir dia, wal iyazubillah. Kalau dia sebut dengan baris bawah ikbar, ikbar itu salah satu daripada nama-nama haid. Haid ni ada banyak nama, Tamsun, Qur'un dan sebagainya. Jadi salah satu daripada nama haid ialah ikbar. Kalau dia baca Allahu ikbar, ikbar itu maksudnya Allah itu darah haid. Itu pun sama, jadi makna yang lari dan jauh berbeza dan boleh jadi murtad, wal iyazubillah, jika disebut dengan sengaja dan dia tahu makna. Dah tahu makna, dia sebut dengan sengaja. Tadi ustaz sebut, saya sebut tu nak ajar, bukan sengaja sebut, nak buat bagi faham. Baik, syarat yang ke-8 syarat yang antara kitab yang paling banyak sebut syarat-syarat takbir ni ialah kitab Safinatun Najah, sampai 16. Setengah kitab sebut sampai 5, sampai 6 gitu je. Dalam fiqh manhaji pun tak banyak macam ni. Baik, yang seterusnya syarat yang ke-8, alla yushaddidal ba. Jangan tasydidkan ba. Macam mana tasydid ba? Allahu akbar. Allahu akbar. Tu tasydid ba. Kalau dia sebut macam tu, kata apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab dia syarah ni, syarah bagi Safinatun Najah Kashifatus Saja, dia kata tidak sah, lam tan'akid salatu, tak jadi semayang dia. Belum masuk semayang lagi, tak jadi. Syarat yang ke-9, alla yazida wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Jangan tambah waw yang mati dan waw berbaris di antara dua kalimah. Macam mana waw yang mati? Allahu, panjang. Tu waw mati. Allahu akbar. Jadi waw mati. Mana waw mati? Kan kita belajar kan, waw mati tu panjang bila mati. Ataupun waw yang berbaris di antara dua kalimah. Waw mati, waw berbaris. Waw berbaris macam mana? Allahu wa akbar. Allahu akbar. Tu kampung-kampung banyak bunyi macam tu. Allahu akbar. Tak boleh. Tu dah tambah satu waw yang berbaris. Allah. Kena baca betul-betul ni. Ini rukun qauli. Rukun qauli ni tak banyak dalam sembahyang. Kan? Berapa? 5 je. Takbiratul ihram. Ini 1. Fatihah. Kan? Kemudian 3. Tasyahud akhir. 4. Selawat
lepas Nabi, ke atas Nabi SAW, lepas tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. 5 ni kena belajar betul-betul pasal ini rukun qauli. Okay, baik. Yang ke-10, alla yazida wawan qabla al-jalalah. Jangan tambah huruf waw sebelum daripada lafaz Allah. Macam mana? Wallahu akbar. Bukan Allahu akbar. Dia wa, dia start dengan wa. Wallahu akbar. Bunyi wa. Okey, wallahu akbar. Baik. Tak boleh, tak sah juga semayang dia. Tak jadi semayang. Yang seterusnya, syarat yang ke-11, wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Jadi jangan dia berhenti di antara dua takbir, jangan dia berhenti di antara dua kalimah Allahu akbar tu, jangan berhenti wakaf yang pendek maupun yang panjang, tak boleh. Jadi Allahu akbar, jangan Allahu akbar pendek pun tak boleh, Allahu akbar tu panjang. Pendek dan panjang semua tak boleh, tak sah. Jadi sambung terus Allahu akbar. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Kalau dia mati sebab polisi FB ni line tak keluar, dia mati terus tuan-tuan semua. Kalau dia mati tuan-tuan, saya akan buat live semula. Sambung di page ni juga, cuma dia punya live yang barulah, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan semua, syarat yang ke-11. Syarat yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Kena didengari oleh telinganya sendiri semua hurufnya tadi. Allahu akbar, sekiranya telinganya itu tadi sihat dan juga tidak ada sesuatu yang bising yang menghalang daripada daripada dia mendengar. Itu dua syarat. Baik, jadi kalau telinga dia tak sihat, contoh telinga dia dah pekak, pekak dan badak. Allahu akbar, kalau telinga dia sihat dia dah dengar. Tapi oleh kerana telinga dia pekak, dia tak dengar, maka pada waktu itu tak apa. Ataupun ada benda bising, contoh dia semayang tekak piling, degung. Allahu akbar, kalau dia sebut pada hari biasa dia dah dengar, tapi hari itu kerana ada gangguan bising dan sebagainya, dia tak dengar. Jadi kalau macam tu tak apalah, tidak menjadi masalah. Bukanlah kita kena sampai menjerit Allah, tak dengar lagi telinga aku ni, Allah, taklah. Itu syaratnya kalau pendengarannya sihat, tak ada pekak, dan yang kedua tidak ada bising-bising yang menghalang dia daripada mendengar. Okey, termasuk di dalam wajib mendengarkan kepada telinga kita ini semua zikir-zikir yang lain. Semua zikir-zikir yang lain. Apa sahaja zikir yang dalam semayang, kalau zikir itu wajib didengari oleh telinga kita, jika tidak ada gangguan tadi. Contoh apa? Apa rukun qauli lagi selain daripada ni? 4 lagi kan? Mesti didengari oleh telinga sendiri. Fatihah, semua huruf-huruf Fatihah 156 ikut setengah ulama, 156 huruf itu mesti didengari oleh telinga kita sendiri. Kalau adalah telinga kita tak dengar, kita baca kumat kami tapi tak bunyi suara. Yang lagi canggih tu tak baca, kita tanya, tak baca Fatihah? Saya baca dah, tak bunyi pun. Saya baca dalam hati. Masya-Allah, dalam hati bukan baca. Ini lagi canggih. Jadi semua rukun qauli wajib didengari oleh telinga sendiri. Yang sunat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, untuk dapat pahala kena dengar kat telinga sendiri. Kalau tak dengar kat telinga sendiri, tak dapat pahala. Okey, yang wajib didengari di telinga sendiri. Yang sunat untuk dapat pahala zikir baca tadi, kena dengar di telinga sendiri. Kalau tak dengar, tak dapat pahala sunat. Okey, baik, selesai. Yang keempat pula. Yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqat. Masuk waktu dah
pada jenis sembahyang yang ada waktu. Maksudnya zuhur, kita takbir tadi dah masuk waktu zuhur. Allah, kita sebut alif A tu dah masuk dah zuhur. Kalau kita sebut Allah di tengah Allah tu baru bunyi jam, tek baru masuk zuhur. Kan rupanya kita terawal takbirnya. Tek jam pun betul lah. Kalau jam tak betul tak boleh juga. Tek kita pun kata alah awal 1 saat je kata dia. Kan? Awal 2 saat je. Halal lah. Dia pun sama Allahu Akbar dia sembahyang. Maka sembahyangnya tidak sah. Sebab dia mula takbir tadi sebelum masuk waktu. Ni mungkin berlaku. Tu tak boleh. Baik, syarat yang ke-14, iqa'uha halal istiqbal. Hendaklah dilakukan takbiratul ihram tadi di dalam keadaan istiqbal, yakni menghadap kiblat. Maksudnya masa dia nak angkat takbir tadi, dada dia dah menghadap ke arah kiblat. Kalau dia duduk macam ni, pusing daripada kiblat, Allahu Akbar, sambil-sambil pusing. Sama, semayangnya juga tidak sah. Dan yang ke-15, yang ke-15, wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Tidak ada kecacatan salah satu daripada 8 hurufnya. Jangan bagi cacat salah satu di dalam 8 hurufnya. Jangan bagi cacat. Walaupun ada ulama yang kata dimaafkan kepada orang awam, orang-orang yang baru belajar, orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Sekejap. Ada. Okey. Ke belakang sikit. Orang-orang yang baru masuk Islam dan sebagainya dimaafkan. Ada yang kata macam tu, dimaafkan. Jadi itu khilaf lah. Tapi kita eloklah kita jaga benda ni, jangan bagi cacat hurufnya. Jadi kena sebut bagi betul lah. Allahu Akbar. Kan bukan aqaq. Tu salah. Bar bunyi ra, bar. Tu. Jadi belajarlah tuan-tuan semua. Begitu laki. 5 rukun qauli ni kalau boleh kita baca depan ustaz, biar ada ustaz yang bagi intiraf Fatihah kita betul dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa dah betul Fatihah kita. Aku rasa aku baca Quran ni macam sesudis kata dia. Sebab apa? Sebab telinga dengan mulut ni ada dekat. Kan kadang-kadang telinga kita ni menipu kita. Kita baca kita syok. Rasa macam Syekh Sudis. Tapi sebenarnya bukan Syekh Sudis, Syekh sedih ada. Kan bukan betul lagi. Jadi kita belajarlah bagi betul rukun-rukun qauli tadi. Dan syarat yang terakhir bagi syarat takbiratul ihram yang ke-16, ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imami. Kena takbiratul ihram ma'mum tu selepas tamat semua takbiratul ihram imam sekiranya kita semayang berjemaah. Kalau tidak sah. Baik, ini banyak berlaku juga. Tu imam dia tengah tarik, Allah. Dia tengah tarik, dia dah masuk dah, Allah. Tu imam belum habis lagi. Nabi SAW sebut, idza kabbara al-imamu fakabbiru. Apabila imam dah habis takbir, barulah kamu takbir. Idza kabbara al-imam, apabila imam dah tamat takbir, fakabbiru, kamu takbirlah. Bila tamat takbirnya, tamat bila bunyi ra, bar, baru tamat, baru kita masuk Allah. Ini tak dandan, tak sabar-sabar. Jadi tu imam duk tengah tarik Allah, dia pun dah masuk Allah. Sembahyangnya tidak sah. Kerana takbir yang dilakukan tadi belum lagi tu imam sempurna takbirnya, belum sempurna lagi dia dah takbir. Itu maksudnya syarat yang ke-16, kena lewatkan takbirnya selepas daripada takbiratul ihram imam. Okey, insya-Allah. Ada masa lagi ya? Okey, ada masa lagi. Baik. Seterusnya. Okey. Bagi yang tak ada kitab boleh download lah. Kita baca kitab Safinatun Najah. Sambil-sambil tengok tu dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang pengarang kita akan huraikan pula syarat yang berkaitan dengan rukun membaca Al-Fatihah. Qala
Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat surah membaca Al-Fatihah ini, syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah ini asyaratun, ada 10. Jadi kalau tak cukup 10 syarat ini, maka bacaan Fatihah kita ini tidak sah. Okey, secara automatik semayang kita tidak sah. Sebab Al-Fatihah itu salah satu daripada rukun semayang. Baik, apa itu syarat membaca Fatihah? Syarat yang pertama, dia kata apa? At-tartibu, kena ikut susunan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka, sampai habis. Tak boleh tunggang terbalik. Kalau tunggang terbalik, tidak sah. Okey? Ataupun bukan tunggang terbalik, dia langkah ayat. Itu banyak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Maka dia kena undur balik dan ambil kat apa benda tadi? Yang dia tinggal tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan sambung sampai habis. Okey. Syarat yang kedua, al-muwalat. Muwalat ni berturut-turut. Tidak boleh diselangi oleh perkataan ataupun selang yang lama. Okey? Dalam kitab Kashifatus Sajah dia sebut apa? Fa in takhallala dhikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salati walau qalilan ka hamdi atisin wa in sunna kharijaha wa ka ijabatil muazzin qata'al muwalat fa yu'idul qira'ah. Kalaulah diselangi oleh zikir yang tidak ada kaitan dengan semayang, walaupun sunat zikir itu tadi disebut di luar semayang. Contohnya, bila orang tu bersin, kita sebut, bila kita bersin Hashim, kita sebut Alhamdulillah. Sunat kita sebut di luar semayang. Kan? Tetapi, bila kita sebut dalam semayang, contoh kita tengah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kita pun Hashim, bersin. Kita pun sebut lepas Hashim tadi, kita sebut Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah tadi, putuslah muwalat tadi, kena ulang balik bacaan tu tadi. Baik, kena ulang balik bacaan Fatihah. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha, kena jaga huruf-hurufnya. Huruf-huruf Fatihah tu kena jaga, sebut bagi betul. Jadi, wajiblah belajar makhraj huruf. Dan hurufnya itu mengikut kitab ni, Kashifatus Sajah, dia kata apa? Mi'atun wa thamaniyatun wa salasuna. 138. Ada yang kata 155. Ada yang kata 156. Itu khilaf riwayat bacaan lah. Ada berlaku semua tu, saya tak panjang lah sebut. Sebab nak ringkas je. Jadi semua tu tentang khilaf bilangan huruf tu ada disebut dalam ni. Baik, jadi tuan-tuan semua, maknanya bilangan huruf kena jaga betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi cukup mim belakang mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada mim. Macam mana? Tak boleh lah. Hilang satu huruf. Kena jaga betul-betul. Yang keempat, mura'atu tashdidatiha. Kena jaga tashdidnya. Tashdid dalam Fatihah ada berapa? Ada 14. Nanti dia akan sebut di belakang nanti, tashdidnya ada 14. Detail sikit kitab ni dalam bab ni. Dia akan sebut satu persatu dalam Fatihah tu ada 14. Di mana tempat-tempatnya. Okey, baik. Kena jaga. Dan ada satu ayat yang penting, kalau tak jaga tashdid, dia boleh menjadi makna yang terlalu bahaya. Contoh apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid iyyaka. Tetapi kalau dia tak tasydid, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak tasydid. Apa jadi? Jadinya maknanya adalah berubah. Iyyaka akan dikau, na'budu kami sembah. Wa iyyaka akan dikau, nasta'in kami minta tolong. Mana kami minta tolong kat kau ya Allah? Kami sembah kamu ya Allah dan kami minta tolong kat kamu.
Tapi kalau tak tasydid dia jadi lain. Iyyaka, cahaya matahari. Na'budu, kami sembah. Kami sembah cahaya matahari. Wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami minta tolong. Jadi dah lain lari maknanya. Minta tolong dengan cahaya matahari, minta tolong sembah kepada cahaya matahari. Ini jaga iyyaka na'budu wa iyyaka. Bagi tasydid elok. Iyyaka na'budu. Yang kelima, syarat yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan. Jangan berhenti di antara ayat-ayat itu, saktah, berhenti yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lama. Itu tak boleh. Kalau tidak ada apa-apa keuzuran lah. Kalau ada keuzuran, kalau contoh uzur terlupa ke, tak tahu ke, tak sedar ke, tak ingat ke, kan? Itu terlupa dia tengah semayang ke apa, itu tak apalah, ada keuzuran. Ni saja-saja sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis nak khusyuk Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk angguk-angguk. Kira nak tadabbur lah. Duduk tadabbur, duduk ingat. Tapi duduk angguk-angguk tu lama. Dengan sengaja. Kan? Itu batal. Bacaannya. Kerana tidak ada mualat. Kerana telah selang yang lama di antara ayat tadi. Yang keenam, mana tadi? Wala qasirah. Yang keenam, syarat yang keenam, jangan berhenti. Wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraah. Berhenti yang pendek pun jangan juga dengan niat nak memutuskan bacaan. Tadi dia berhenti panjang, kalau pendek tak apa. Okey. Tetapi kalau dia berhenti pendek dengan niat, masa dia berhenti tu, dia niat nak memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu dia berhenti. Dia berhenti dengan niat untuk memutuskan bacaan. Walaupun dia berhenti sekejap, kira batal bacaannya tadi. Kemudian, wa qira'atu kulli ayatiha. Baca semua ayat. Kalau dia tak baca semua ayat, 7 ayat tadi dia tak baca semua, maka Fatihahnya tidak sah. Katalah macam ni. Maksud tak ada. Okey, sikit. Katalah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin sampai semua. Sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tinggal. Terus ihdinas siratal mustaqim, sampailah waladdallin, sampailah dia baca surah, dia pun rukuk. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia pun sujud, Allahu akbar, dia sujud. Masa sujud tadi baru dia teringat, lah tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nak buat? Apa nak buat tuan-tuan semua? Okey. Caranya ialah kita kena undur balik. Masuk dan baca Fatihah balik. Fatihah tadi dah batal lah. Tak sah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim. Baca balik. Kena rukuk balik. Kena i'tidal balik. Sujud balik. Kan teruskan semayang. Dan di hujungnya sunat kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Okey. Itu cara dia. Kalau kita dah masuk rakaat yang keempat, kita terlupa tadi kita dah masuk rakaat kedua. Kita terlupa tadi di rakaat pertama. Kita dah masuk rakaat kedua dan kita dah rukuk. Kita dah buat dah benda yang sama yang kita tinggal tadi. Yang tinggal tadi pada rakaat pertama masa berdiri. Fatihah tu masa berdiri. Yang ni sekarang ni kita dah masuk rakaat kedua. Kita dah baca Fatihah, kemudian kita rukuk. Maka yang Fatihah kita tinggal tadi itu tak jadi. Fatihah kita duk baca sekarang itulah masuk kat situ. Masuk kat situ. Jadi sekarang ni rakaat kedua pada pandangan kita, tetapi sebenarnya dia baru rakaat pertama. Oleh itu, kalau sembahyang zuhur, pada rakaat keempat pada anggapan kita itu baru rakaat yang ketiga. Jadi dia kena tambah lagi seolah-olah dia sembahyang 5 rakaat. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak tu? Kalau tak faham nanti bagi tahu Dan yang keenam iaitu membaca semua ayatnya berserta dengan basmalah. Wa minha al-basmalatu. Yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak cacat, tidak tersalah baris. Adamul lahni maknanya tak salah baris. Salah baris, baris
Dan salah baris tadi yang mengubah makna. Dalam bab fiqh ni tuan-tuan semua, untuk sos semayang ni lah, dia tak adalah berat sangat. Tapi walaupun benda itu tidak membatalkan semayang, tapi kena belajarlah baca Quran tu. Contohlah Ar-Rahmanir Rahim, tapi dia pergi baca Ar-Rahmanur Rahim. Salah baris, tapi salah baris tadi tidak mengubah makna. Tak mengubah makna dari segi sudut i'rab dia, bahasa Arab dia. Maka semayang macam ni sah baginya. Itu kita tu sah. Ya sah. Sebab apa? Sebab salah baris tapi tidak mengubah makna. Tetapi kalau salah baris dan berubah makna tak boleh. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tukar ta dengan tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu mengubah makna. Bila berubah makna, maka semayang tadi tidak sah. Bacaan Fatihah tadi tidak sah dan semayang tu tidak sah. Jadi kalau masih dalam semayang, kena baikilah. Kalau dah lepas semayang, semayang tu tak sah. Okey, yang ke-8, antakuna halatal qiyami fil fardi. Bacaan tadi dalam keadaan berdiri ketika semayang fardu, sama seperti takbiratul ihram tadi. Yang ke-9, an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Mesti didengari oleh telinganya sendiri bacaan, sama macam takbiratul ihram tadi. Dan yang ke-10, alla yatakhallalaha dhikrun ajnabi, dan tidak boleh disulit